Assalamualaikum. Saya Anurul Hidayah binti Ismail dari Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar akan menerangkan berkenaan tabung kebajikan pelajar, tabung kecemasan pelajar dan bantuan pelajaran. Di bawah tabung kebajikan pelajar, kami menyediakan bantuan seperti berikut. Bantuan pinjaman diberikan kepada pelajar yang memerlukan bantuan kewangan pinjaman sepanjang tempoh pembelajaran di UiTM. Kadar bantuan pinjaman maksima adalah RM500 dan perlu dibayar kembali dalam tempoh 6 bulan sebelum semester berakhir, seperti yang tertera di slide. Bantuan kewangan sara diri, bantuan ini diberikan kepada pelajar yang memerlukan bantuan kewangan sepanjang tempoh pembelajaran di UiTM. Kadar bantuan minima sebanyak RM250 sehingga RM500 maksima mengikut syarat dan terma yang telah ditetapkan. Bantuan bencana alam adalah diberikan kepada pelajar yang ditimpa bencana alam seperti banjir, kebakaran, dipanah petir. Bagi mendapatkan bantuan ini, pelajar perlu menyertakan laporan polis yang ada menyatakan barang-barang pelajar yang musnah atau hilang semasa berlakunya bencana. Kadar bantuan seperti yang tertera di slide. Bantuan kes-kes kecurian atau kehilangan. Bantuan kes kecurian atau kehilangan duit dalam akaun, dompet, contohnya dokumen rasmi peribadi seperti kad pengenalan, lesen memandu, kad ATM dan sebagainya. Sama seperti bantuan bencana alam tadi, pelajar juga perlu menyertakan laporan polis untuk permohonan. Kadar bantuan boleh tengok di slide. Bantuan tambang perjalanan kematian ibu bapa, iaitu bantuan bayaran tambang perjalanan kematian ibu bapa kandung. Kadar sumbangannya mengikut jadual sumbangan yang telah ditetapkan oleh jawatan kuasa, seperti yang tertera di slide. Seterusnya, kita beralih pula ke tabung kecemasan pelajar. Di bawah tabung kecemasan pelajar, skop bantuan adalah untuk membantu pelajar yang mengalami kecederaan atau memberi bantuan kewangan kepada waris pelajar jika berlaku kematian sepanjang tempoh pengajian. Syarat kelayakan adalah seperti yang tertera di slide. Bagi kadar bantuan kematian, waris pelajar layak menerima sumbangan sebanyak RM10,000. Dokumen yang diperlukan adalah seperti yang tertera di slide. Pelajar perlu memaklumkan kepada setiap waris-waris anda berkenaan perkara ini. Sekiranya berlaku apa-apa kejadian yang tidak diingini kepada anda, waris anda tahu di mana untuk melaporkan. Manakala kadar bantuan bagi kemalangan atau kecederaan seperti yang tertera di slide. Untuk kesemua bantuan yang disediakan ini, pelajar boleh memohon secara online melalui student portal ataupun secara manual seperti yang tertera di slide. Antara bantuan pelajaran yang disediakan adalah bantuan pengurangan atau pengecualian yuran, iaitu bagi pelajar yang menghadapi masalah kewangan untuk membayar yuran pengajian di UiTM. Permohonan perlu dibuat secara manual dan muat turun borang di laman web BHEP. Kadar pengurangan adalah seperti tertera di slide. Selain itu, Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar juga membantu menguruskan bantuan kewangan kepada pelajar kurang upaya di mana UPKP akan membantu pelajar kurang upaya untuk mendapatkan insentif, beasiswa dan peluang kepada pelajar kurang upaya yang berkebolehan atau berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi. Meningkat dan memperluaskan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk OKU dari segi bantuan kewangan. Bantuan ini meliputi wang saku dan yuran pengajian. Pelajar kurang upaya boleh mengisi permohonan secara online di http://beasiswa.mohe.gov.my. Kadar bantuannya adalah seperti yang tertera di slide. Seterusnya adalah bantuan beasiswa, bantuan pelajaran dan derma siswa.
Bantuan kewangan pelajar ini atau airline yang ditawarkan kepada pelajar UiTM dari agensi kerajaan atau swasta. Contohnya macam KPT, PTPTN, Yayasan Tengku Abdul Rahman, Pinjaman Kerajaan Negeri, Yayasan Peneraju, Yayasan Sony, Yayasan UMW dan lain-lain. Pelajar boleh mendapatkan informasi terkini di laman media sosial Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar, Instagram, Facebook seperti yang tertera di slide. Segala syarat dan kaedah permohonan kesemuanya tertakluk pada agensi-agensi yang berkenaan. Atau pelajar boleh scan saja QR code yang tertera di slide. Tidak menjadi halangan sekiranya dalam masa yang sama, pelajar turut memohon mana-mana tajaan beasiswa atau pinjaman yang ditawarkan dari agensi kerajaan atau swasta. Namun, pelajar perlu membatalkan atau menolak permohonan yang telah dibuat sekiranya penajaan adalah daripada agensi kerajaan atau swasta yang tidak membenarkan pembiayaan yang bertindih. Sekian saja penerangan berkenaan kemudahan perkhidmatan yang disediakan di bawah Unit Pengurusan Kebajikan Pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar baru UiTM. Saya Dr. Zaitun Nasir, Pengarah Pusat Kesihatan UiTM, mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada semua pelajar. Saya ingin memberi sedikit penerangan mengenai perkhidmatan perubatan dan kesihatan kepada semua pelajar baru. Semua pelajar sepenuh masa yang telah mendaftar, telah membayar yuran kesihatan pelajar adalah layak untuk mendapat perkhidmatan perubatan dan pergigian melalui skim kesihatan pelajar UiTM. Apa itu skim kesihatan pelajar UiTM? Skim kesihatan ini menyediakan perkhidmatan dalam skop perubatan, iaitu menyediakan perkhidmatan perubatan dan pergigian untuk semua pelajar sepenuh masa dalam tempoh pengajian di bawah skim perkhidmatan kesihatan pelajar. Perkhidmatan ini disediakan di 29 kampus UiTM, klinik kerajaan, hospital kerajaan, hospital-hospital universiti dan juga hospital angkatan tentera. So kami juga menyediakan surat jaminan untuk pelajar-pelajar mendapatkan rawatan di klinik, hospital kerajaan dan juga hospital-hospital universiti. Dan mereka juga atau anda semua juga boleh mendapatkan perkhidmatan di pusat kesihatan atau di unit-unit kesihatan di kampus UiTM Cawangan. Sah laku surat akuan adalah 1 bulan daripada tarikh ianya dikeluarkan. Kos bayaran yang ditanggung oleh universiti adalah had maksimum pembiayaan rawatan sebanyak RM5,000 setahun dan tidak melebihi RM15,000 sepanjang pengajiannya, meliputi bil bayaran hospital dan kos peralatan perubatan yang diperlukan oleh pelajar. Pembayaran kos rawatan di hospital yang telah didahulukan oleh pelajar boleh dikemukakan resit-resit asal kepada pusat kesihatan atau unit kesihatan bagi tuntutan pemulangan. Seterusnya, kemudahan rawatan kepada pelajar, rawatan sakit luar perubatan. Semua pelajar sepenuh masa yang telah mendaftar dan membayar yuran kesihatan adalah layak untuk mendapatkan kemudahan di pusat kesihatan dan juga unit kesihatan kampus Cawangan. Perkhidmatan rawatan perubatan di dalam kampus yang disediakan oleh kaki tangan UiTM dan klinik-klinik kerajaan. Rawatan pergigian pula, semua pelajar UiTM juga layak mendapat kemudahan rawatan pergigian di klinik pergigian kerajaan atau di pusat kesihatan UiTM Shah Alam. Kemudahan rawatan kecemasan disediakan dalam kampus pada waktu klinik operasi. Sebaliknya, selepas waktu klinik, kes-kes kecemasan akan diuruskan oleh Residence College atau SRK di kolej-kolej kediaman masing-masing. Kemudahan kelayakan ward boleh didapati di hospital kerajaan. Universiti menanggung perbelanjaan kemudahan rawatan pelajar di mana-mana hospital kerajaan atau hospital universiti, sama ada dirujuk oleh pegawai perubatan atau pelajar pergi sendiri di sepanjang pelajar menjadi pelajar universiti ini. Rawatan di hospital swasta pula, universiti tidak akan menanggung apa-apa jenis rawatan bagi rawatan atau ward di hospital swasta.
Universiti menyediakan kemudahan pengangkutan untuk semua kes-kes kecemasan selama 24 jam sehari sepanjang semester. Manakala semasa cuti semester, kemudahan kenderaan ini terhad semasa waktu klinik beroperasi sahaja. Ada beberapa rawatan yang tidak ditanggung oleh universiti. Yang pertama, rawatan ubat-ubatan atau peralatan untuk pencegahan kehamilan, kemandulan dan juga kesuburan. Yang kedua, alat-alat gantian anggota seperti gigi palsu, korona, jambatan, implan gigi untuk tujuan kosmetik. Yang ketiga, rawatan perubatan dan pembedahan dengan tujuan kosmetik ataupun ritual, melainkan dalam keadaan di mana pegawai perubatan universiti berpendapat rawatan itu diperlukan untuk mengurangkan risiko kepada pesakit. Seterusnya, rawatan dan pemeriksaan berkaitan dengan mengandung dan bersalin sama ada dalam keadaan normal ataupun tidak normal. Juga tidak ditanggung adalah rawatan imunisasi semasa sama ada untuk tujuan pelalian biasa ataupun untuk keadaan wajib, seperti imunisasi sebelum pergi ke luar negara, imunisasi keadaan wabak kecuali COVID-19 yang diberi secara percuma oleh kerajaan dan sebagainya. Dan kecuali suntikan ATT yang diberi oleh universiti. Seterusnya, perbelanjaan rawatan perubatan alternatif tidak ditanggung. Perbelanjaan rawatan di hospital swasta, ubat-ubat yang dibeli dari farmasi melainkan yang mempunyai preskripsi daripada pegawai perubatan universiti, atau rawatan ortodontik di hospital kerajaan atau di klinik swasta, juga perbelanjaan rawatan di luar negara. Untuk perbelanjaan rawatan di luar negara, rawatan perubatan dan pergigian bagi pelajar di luar negara tidak akan ditanggung dan penganjur ataupun pelajar dinasihatkan untuk menguruskan insurans perubatan untuk pelajar yang menyertai aktiviti di luar negara. Seterusnya, saya ingin menerangkan sedikit mengenai pemeriksaan kesihatan pelajar baru. Butiran pemeriksaan kesihatan bagi pelajar baru adalah seperti berikut. Semua pelajar baru perlu mengisi borang deklarasi kesihatan secara online semasa menerima tawaran sebagai pelajar baru UiTM. Kedua, pelajar baru di kampus Shah Alam dan juga Puncak Alam tidak perlu menggunakan atau mencetak borang C, iaitu borang laporan pemeriksaan kesihatan. Pemeriksaan kesihatan pelajar baru akan dilakukan di pusat kesihatan selepas pandemik COVID-19 di Malaysia diisytiharkan tamat. Temujanji semua pemeriksaan kesihatan pelajar baru ini akan diumumkan melalui email pelajar masing-masing selepas pandemik COVID-19 di Malaysia diisytiharkan tamat. Pelajar baru sepatutnya atau perlu mematuhi tarikh temujanji pemeriksaan kesihatan yang telah ditetapkan. Yuran pelajar kesihatan telah dijana kepada pelajar baru dan perlu dibayar melalui Bank Islam Berhad. Sekian, terima kasih. Selamat belajar di UiTM. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang dan tahniah saya ucapkan kepada para pelajar yang telah menerima surat tawaran pengajian di UiTM. Dan insya-Allah anda semua bakal bergelar mahasiswa di Universiti Teknologi Mara, insya-Allah. Saya Dr. Muhammad Ashraf Zaki bin Yaakob, merupakan pengarah di bahagian zakat, sedekah dan wakaf Zawaf UiTM Shah Alam. Insya-Allah hari ini saya akan berkongsikan dengan anda semua serba sedikit berkaitan dengan bahagian zakat, sedekah dan wakaf, dan seterusnya tentang bantuan zakat ataupun bantuan kewangan yang kita sediakan untuk anda semua di Universiti Teknologi Mara. Okey, sebelum itu saya mulakan dengan sedikit pengenalan ringkas bahagian zakat, sedekah dan wakaf Zawaf UiTM. Bahagian zakat, sedekah, wakaf Zawaf UiTM ini merupakan sebuah organisasi, sebuah pertubuhan jabatan yang telah dipertanggungjawabkan untuk menguruskan hal-ehwal berkaitan zakat, sedekah dan wakaf di UiTM. Dan ia telah ditubuhkan seawal tahun 1998 lagi, bermula dengan unit zakat dan akhirnya berkembang dan akhirnya menjadi bahagian zakat, sedekah dan wakaf pada tahun 2019 dan diletakkan di bawah pengurusan pejabat Naib Chancellor UiTM.
Jadi bermula daripada tahun 1998, kita di UiTM telah mendapat tauliah sebagai penolong amil IPT oleh Lembaga Zakat Selangor bagi mewakili Lembaga Zakat Selangor dalam urusan kutipan dan agihan zakat di UiTM. Oleh itu, ramai di kalangan staf UiTM yang membayar zakat di bahagian zakat sedekah dan wakaf, dan kita mendapat pulangan balik daripada Lembaga Zakat Selangor untuk kita agihkan sendiri bantuan zakat kepada para pelajar dan juga staf UiTM yang memerlukan. Seterusnya saya akan kongsikan dengan anda semua syarat umum permohonan zakat pelajar. Yang pertama adalah para pelajar yang ingin memohon zakat perlulah beragama Islam. Bagi yang bukan beragama Islam, anda boleh memohon bantuan sedekah daripada bahagian zakat, sedekah dan wakaf UiTM. Yang kedua ialah para pelajar yang ingin memohon perlulah terdiri daripada pelajar UiTM di peringkat diploma, sarjana muda dan juga profesional secara sepenuh masa, iaitu secara full time dan bukannya pelajar separuh masa ataupun part time. Yang ketiga, pelajar tersebut tidak mendapat tajaan kewangan sama ada beasiswa ataupun derma siswa daripada mana-mana institusi seperti JPA, MARA dan sebagainya. Yang keempat adalah pelajar tersebut tidak dikenalkan sebarang tindakan tata tertib oleh pihak universiti. Yang kelima, permohonan hanya dibenarkan sekali sahaja bagi setiap semester. Oleh itu, para pelajar sebenarnya boleh memohon bantuan zakat pada setiap semester daripada awal pengajian sehinggalah ke akhir pengajian insya-Allah. Dan yang keenam, jumlah pendapatan keluarga iaitu pendapatan kasar isi rumah tidak melebihi RM4,000. Pendapatan kasar isi rumah ini maksudnya ialah pendapatan kasar ibu dan juga bapa digabungkan kedua-duanya dan jumlahnya tidak melebihi RM4,000 ataupun RM4,000 dan ke bawah. Maka anda layak untuk memohon bantuan zakat di bahagian zakat, sedekah dan wakaf UiTM. Seterusnya saya kongsikan di sini serta alih proses permohonan secara atas talian ataupun online di dalam sistem e-zakat UiTM. Yang pertama sekali adalah anda semua perlu membuat permohonan di UiTM iStudent Portal, di mana di dalam portal tersebut akan ada button permohonan dalam sistem e-zakat UiTM. Jadi anda semua perlu mengisi segala maklumat yang diperlukan dan seterusnya menghantar permohonan tersebut setelah melengkapkan borang permohonan tersebut. Seterusnya, permohonan anda akan melalui semakan di Pejabat Penasihat Undang-Undang iaitu semakan tata tertib untuk memastikan bahawa pelajar yang memohon tersebut tidak ada apa-apa masalah tata tertib. Okey, sekiranya tidak ada masalah maka permohonan tersebut akan disokong. Dan seterusnya akan melalui semakan yang kedua di Unit Perkhidmatan Kebajikan Pelajar UPKP, di mana mereka akan membuat saringan, akan membuat semakan kepada status pelajar sama ada telah mendapat beasiswa ataupun tajaan daripada mana-mana pihak. Sekiranya didapati tidak ada bantuan ataupun tajaan daripada mana-mana pihak, maka permohonan tersebut akan disokong untuk diteruskan kepada proses yang seterusnya. Setelah disokong oleh Pejabat Penasihat Undang-Undang dan pihak UPKP, maka status permohonan anda akan bertukar kepada status derma siswa disokong dan berjaya untuk ditemuduga. Jadi apabila anda melihat status tersebut telah berubah, maka anda diminta untuk memuat naik lampiran-lampiran yang diperlukan melalui link Google Form yang telah disediakan di dalam portal tersebut. Jadi setelah anda memuat naik semua dokumen-dokumen yang diperlukan, maka anda akan melalui proses temuduga zakat secara atas talian. Mulai daripada tahun lepas kita sudah membuat temuduga secara atas talian disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan pengajian kita dilaksanakan secara ODL ataupun secara atas talian. Jadi bagi para pelajar yang telah selesai menjalani temuduga dengan pegawai-pegawai yang menemuduga para pelajar, maka anda semua akan dimasukkan ke dalam satu kumpulan Telegram bagi setiap penemuduga tersebut untuk pemakluman berkaitan status terkini permohonan tersebut. Jadi apabila telah selesai temuduga dan telah dimasukkan ke dalam grup-grup Telegram yang telah disediakan, permohonan tersebut ataupun nama-nama yang telah berjaya ditemuduga tersebut akan dibawa masuk ke dalam Mesyuarat Jawatankuasa Agihan Zakat dan Sedekah UiTM, di mana kita akan
berbincang untuk meluluskan permohonan tersebut. Dan apabila telah selesai dalam dibentangkan di dalam mesyuarat tersebut dan diluluskan oleh pihak jawatankuasa agihan zakat tersebut, maka kita akan menghantar nama-nama yang telah berjaya tersebut kepada pihak bendahari untuk penyaluran bayaran zakat terus kepada akaun pelajar, insya-Allah. Dan seterusnya para pelajar boleh menyemak akaun bank masing-masing untuk melihat bayaran tersebut telah dikreditkan, dimasukkan secara terus kepada para pelajar yang telah berjaya dalam temuduga tersebut. Maka selesailah proses permohonan zakat di Universiti Teknologi Mara. Dan ingin saya ingatkan di sini bahawa keputusan permohonan adalah berdasarkan kepada kelulusan mesyuarat jawatankuasa agihan zakat di UiTM. Jadi bergantung kepada kelulusan di dalam mesyuarat tersebut. Kadang-kadang bila anda telah selesai temuduga di peringkat penemuduga, anda telah diluluskan, tapi kita perlu mendapatkan kebenaran ataupun kelulusan di peringkat mesyuarat jawatankuasa agihan zakat terlebih dahulu untuk disahkan menerima bantuan zakat tersebut. Okey, seterusnya adalah saya jelaskan di sini tentang proses temuduga zakat pelajar secara ringkas. Apabila anda telah mendapati status dalam sistem e-zakat menjadi derma siswa disokong dan berjaya untuk temuduga, maka anda dikendaki untuk mengisi Google Form dan memuat naik maklumat di dalam Google Form tersebut. Pelajar perlu memuat naik semua dokumen dalam satu fail dalam format PDF sahaja. Jadi anda perlu gabungkan ke semua fail-fail yang ada, dokumen yang ada, dan dijadikan satu fail dan ditukar kepada format PDF. Anda juga perlu rename dokumen tersebut kepada nama dan juga nombor pelajar sebelum anda memuat naik ke Google Form. Dan dokumen yang diperlukan untuk anda muat naik di dalam Google Form tersebut ialah yang pertama adalah salinan slip gaji ibu bapa penjaga atau slip pengesahan pendapatan. Yang kedua adalah salinan surat tawaran pelajar bagi pelajar yang baru. Yang ketiga, salinan surat kematian, surat cerai sekiranya berkaitan. Yang keempat, salinan slip keputusan peperiksaan semester lepas bagi pelajar lama. Bagi pelajar baru tidak perlu untuk memuat naik slip keputusan. Yang kelima, salinan slip muka hadapan akaun bank Islam. Dan yang keenam, dokumen sokongan yang berkaitan sekiranya perlu ataupun sekiranya diminta oleh panel penemuduga. Dan yang ketiga, setelah selesai temuduga, anda dikendaki untuk menyertai kumpulan Telegram yang telah disediakan oleh panel temuduga selepas temuduga dijalankan. Jadi itu adalah proses temuduga pelajar yang anda perlu lalui sebelum kita meluluskan permohonan bantuan zakat yang telah dimohon tersebut. Okey, proses tersebut adalah proses yang berlangsung ataupun berlaku di UiTM Shah Alam. Bagi pelajar-pelajar yang berada di kampus Cawangan seluruh Malaysia, para pelajar boleh memohon dan merujuk kepada koordinator Unit Zakat Sedekah dan Wakaf UZSW di UiTM Cawangan masing-masing. Jadi di setiap cawangan di seluruh Malaysia ada koordinator Unit Zakat Sedekah dan Wakaf dan mereka bersedia untuk membantu anda untuk memohon bantuan zakat di Universiti Teknologi Mara, insya-Allah. Seterusnya, kita di Zawaf juga kita ada laman web ataupun website rasmi bagi Zawaf, zawaf.uitm.edu.my, di mana anda semua boleh melayari website tersebut untuk mengetahui maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan permohonan zakat dan juga program-program dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di bahagian zakat, sedekah dan wakaf. Seterusnya saya kongsikan di sini lokasi bahagian zakat, sedekah dan wakaf. Lokasi kami adalah di aras bawah Masjid Al-Wasifu Billah Tunku Mizan dan Zainal Abidin, Universiti Teknologi Mara. Jadi untuk mudahnya, lokasi pejabat zakat adalah di aras bawah Masjid UiTM. Jadi bagi para pelajar yang ada keperluan untuk datang terus berjumpa dengan kami, anda dipersilakan untuk datang berjumpa kami di aras bawah Masjid UiTM Shah Alam, insya-Allah. Dan kami juga menyediakan hotline WhatsApp iaitu di nombor 0192313391. Jadi sekiranya anda mempunyai apa-apa masalah ataupun memerlukan bantuan yang segera, anda boleh terus sahaja menghubungi kami melalui hotline WhatsApp tersebut dan insya-Allah kita akan membantu anda dengan segera.
berdasarkan kepada keperluan yang diperlukan, insya-Allah. Okey, sekadar itu dulu perkongsian daripada saya pada hari ini. Mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerangan tentang kemudahan kolej dan juga kelayakan serta bantuan-bantuan dari segi kemudahan kolej yang boleh saudara dan saudari mohon pada masa akan datang. Saya mulakan dengan kemudahan kolej. Unit kolej-kolej di UiTM mempunyai sebanyak 8 buah kolej yang terdiri daripada Kolej Perindu, Kolej Delima, Kolej Meranti, Kolej Teratai, manakala Kolej Siswi pula terdiri pada Kolej Mawar, Kolej Melati, Kolej Roja dan Kolej Anggrek. Walaupun begitu, sebenarnya kita masih mempunyai kolej-kolej lain di semua kampus. Secara keseluruhannya, kolej-kolej di seluruh kampus UiTM mempunyai lebih kurang sebanyak 133 buah kolej kediaman. Fungsi unit ini adalah untuk menjaga kesejahteraan para pelajar dan memberi kemudahan kolej serta membantu pelajar dari segi kebajikan dan juga elon bantuan makanan. Selain daripada itu, unit kemudahan kolej juga menyelaras data pelajar-pelajar yang memohon kolej kediaman dan kepada mereka yang gagal permohonan kolej gagal kemudahan kolej kediaman boleh merayu melalui saluran yang kita sediakan di dalam portal pelajar. Jadi untuk slide yang seterusnya, pelajar-pelajar akan ditawarkan sebanyak 3 jenis bilik, iaitu bilik berdua, bilik bertiga dan juga bilik berempat. Untuk bilik berdua, kadar harganya adalah sebanyak RM420. Manakala bilik bertiga akan dikenakan charge sebanyak RM315. Dan untuk bilik berempat, pelajar-pelajar akan dikenakan charge sebanyak RM210. Semua kadar ini adalah kadar untuk satu semester. Jadi pelajar-pelajar hanya perlu membayar sekali dalam satu semester, iaitu pada awal semester apabila ditawarkan kolej kediaman. Untuk pelajar-pelajar baru, anda disarankan untuk membayar charge kolej ini setelah anda mendaftar pada 9 hingga 11 Oktober nanti di semua kolej-kolej kediaman yang mana anda ditempatkan. Permohonan kolej ini akan dibuat secara automatik. Jadi untuk pelajar-pelajar baru, anda tidak perlu lagi membuat permohonan kerana semasa anda datang pada 9 hingga 11 hari bulan Oktober nanti, anda akan terus didaftarkan ke dalam sistem kolej. Dan untuk pelajar-pelajar yang mendaftar di Shah Alam, lebih-lebih lagi kepada pelajar-pelajar yang ditawarkan daripada lulusan STPM dan juga matrikulasi, anda telah akan disediakan penempatan secara automatik, di mana anda boleh datang dan terus mendaftar pada tarikh yang telah ditetapkan. Saya yakin saudara dan saudari telah menyemak jadual yang dikeluarkan di online.uitm.edu.my, di mana anda akan diberi maklumat di mana dan bilakah anda perlu mendaftar. Untuk pendaftaran kali ini memandangkan kita di dalam suasana yang agak perlu kita berhati-hati, ya, di mana COVID-19 masih lagi belum dapat dikawal sepenuhnya, maka kami telah menyediakan SOP tertentu kepada semua pelajar yang akan mendaftar di kolej kediaman. SOP ini boleh disemak juga di online.uitm.edu.my di bawah tajuk pendaftaran kolej kediaman, yang mana pelajar-pelajar akan mendaftar secara drop off, di mana ibu bapa akan menghantar pelajar dan terus keluar daripada kampus, manakala pelajar akan mendaftar dengan sendiri kepada kolej kediaman dengan pergi ke kaunter-kaunter yang akan disediakan. Dan pendaftaran kami amat mudah, ya, tidak ada melibatkan sebarang mengisi surat, ya, ataupun mengisi borang dan sebagainya. Anda hanya perlu tunjukkan borang perakuan perabot, ya, borang perakuan penerimaan perabot yang telah dicetak
dengan barcode di atasnya dan kami akan mengimbas barcode tersebut. Untuk yang slide seterusnya, kelayakan untuk tinggal di Kolej Kediaman telah ditetapkan dalam dasar yang telah dirangka lebih awal. Antara mereka yang akan diberikan kolej ataupun penempatan Kolej Kediaman secara automatik pada setiap semester adalah mereka yang terdiri pada Majlis Perwakilan Pelajar. Yang kedua ialah pelajar jawatankuasa perwakilan kolej. Yang ketiga ialah pelajar-pelajar uniform, di mana mereka terdiri pada pasukan latihan simpanan, pegawai simpanan, palapes, juga sukarelawan sukses, iaitu sukarelawan polis, dan juga komander kesatria, bomber, Persatuan Bulan Sabit Merah, pasukan pertahanan awam dan juga pasukan pancaragam kesatria. Yang keempat, pelajar sukan yang mewakili negara serta diiktiraf oleh Kementerian Belia dan Sukan. Yang kelima ialah pelajar AP 243 daripada semester 1 hingga semester 6 sahaja. Dan yang keenam, pelajar-pelajar dari keluarga yang susah dan dengan tanggungan yang ramai, iaitu pendapatan keluarga di bawah 2,500 RM2,500 sebulan, di mana mereka akan ditemubual sebelum diberi kemudahan kolej. Ini adalah 6 kategori pelajar yang akan diberi kolej secara automatik. Selain daripada ini, pelajar-pelajar hendaklah pergi ataupun menghadiri aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan oleh kediaman, di mana aktiviti-aktiviti yang dianjurkan ini adalah salah satu kriteria yang anda perlu penuhi untuk memohon kolej kediaman pada masa akan datang. Secara umumnya, setiap kolej memerlukan 9 penyertaan pelajar, 9 kali penyertaan pelajar di dalam setiap aktiviti. Maka selain daripada 6 kelompok pelajar ini, pelajar-pelajar lain juga boleh mendapat kolej kediaman pada semester yang akan datang dengan syarat seperti yang saya telah sebutkan tadi, iaitu menghadiri apa-apa program peringkat kolej dengan 9 kehadiran. Jadi saya harap saudara dan saudari dapat memahami kaedah yang digunakan oleh UiTM untuk memberi penempatan ataupun memberi kemudahan kolej kediaman kepada pelajar-pelajar. Jika masih lagi kurang jelas tentang perkara ini, anda boleh melayari laman web UiTM, di mana anda boleh pergi ke Student Affairs Division dan anda boleh melayari laman web HEP di sana, iaitu bahagian haiwan pelajar, ataupun hep.uitm.edu.my. Slide seterusnya ialah tentang elon bantuan makanan pelajar. Elon makanan ini diberikan kepada pelajar-pelajar UiTM mengikut kriteria atau kelayakan yang telah ditetapkan. Antara syarat kelayakannya ialah pelajar diploma. Pemohon mestilah pelajar diploma, pelajar pra-diploma dan juga pelajar sijil sepenuh masa. Pelajar-pelajar separuh masa tidak layak untuk memohon bantuan makanan. Kemudian pelajar-pelajar yang saya sebutkan sebelum ini tadi, iaitu pelajar-pelajar daripada program Sarjana Muda AP 243 dan juga pelajar daripada program AC 150, yang ini pelajar profesional lepasan SPM. Yang ketiga ialah pelajar yang berstatus aktif sahaja. Kami tidak akan memberikan bantuan elon makanan kepada pelajar yang berstatus tidak aktif, dan juga kepada pelajar-pelajar yang keluarganya berpendapatan di bawah RM1,500. Pelajar yang tidak mendapat apa-apa tajaan bantuan PTPTN, beasiswa atau derma siswa juga layak untuk memohon, tetapi masih tertakluk kepada 3 golongan pelajar, iaitu program diploma, pra-diploma dan juga CJ sepenuh masa. Permohonan boleh dibuat di student portal pelajar, iaitu istudent.uitm.edu.my, di mana pelajar boleh menyemak segala keperluan-keperluan yang dikehendaki sebelum anda memohon. Seterusnya ialah pemberian elon bantuan makanan. Tentang bagaimana pelaksanaan pemberian elon makanan diberikan kepada pelajar. Bantuan makanan ini adalah berasaskan kepada RM4 sehari dan ia diberikan secara bulanan. Setiap
bulan pelajar-pelajar akan dimaklumkan tentang bagaimana ataupun wang tunai ini akan dimasukkan ke akaun pelajar yang berjaya mendapat dan berjaya diluluskan untuk mendapat elon bantuan makanan tersebut. Walau bagaimanapun, sekiranya pada semester itu pelajar di program diploma ataupun pra-diploma tersebut menghadiri ataupun dikehendaki menghadiri latihan praktikal, maka mereka ini tidak layak untuk mendapat elon bantuan makanan. Begitu juga pelajar yang melebihi tempoh pengajian, di mana yang sepatutnya belajar 6 semester tetapi mereka terpaksa menambah pengajian 1 atau 2 semester lagi akibat tidak lulus subjek-subjek yang tertentu. Yang ketiga ialah pelajar yang dalam cuti khas. Di dalam UiTM, sekiranya pelajar-pelajar menghadapi masalah, tidak dapat meneruskan pelajaran, pelajar akan diberi peluang untuk memohon cuti khas. Jadi pelajar-pelajar yang memohon cuti khas ini tidak layak untuk memohon elon bantuan makanan. Yang keempat, pelajar yang mendapat pinjaman kemudahan pinjaman, ya, seperti PTPTN, beasiswa, derma siswa, ya, ataupun beasiswa serta mendapat tajaan daripada mana-mana syarikat. Mereka ini walaupun pelajar diploma ataupun separuh diploma ataupun pelajar-pelajar yang mengikuti sijil sepenuh masa adalah tidak layak untuk memohon kerana telah ada bantuan yang diberikan, ya. Saya harap saudara dan saudari dapat memahami keadaan ini, dan sekali lagi jika ada apa-apa kemusykilan, anda bolehlah lawati laman web HEP, ya, yang telah saya sebutkan sebelum ini. Dan sebelum saya mengakhiri sesi saya pada hari ini, saya mohon untuk saudara dan saudari mencatat nombor-nombor telefon pegawai-pegawai yang boleh dihubungi, ya, yang yang telah dipaparkan sekarang di layar, ya, di mana terdapat beberapa unit di sana yang anda boleh hubungi, seperti unit pengurusan kebajikan pelajar, bahagian ehwal pelajar kampus Puncak Alam Puncak Berdana, ya, dan bagi kemudahan kesihatan anda boleh mencatatkan nombor telefon yang ada, dan seterusnya saudara dan saudari bolehlah melawat ke laman web yang telah dicatatkan di sana, ya, ataupun saudara-saudari boleh mendapatkan maklumat daripada laman web bahagian ehwal pelajar. Jadi selepas ini saya akan sesi ini akan diteruskan oleh pegawai daripada unit pengurusan non-resident, iaitu sebuah unit yang menguruskan ataupun menjadi pemudah cara untuk pelajar-pelajar yang terpaksa tinggal di luar, di mana pelajar-pelajar ini telah gagal dalam permohonan kolejnya kerana pelbagai sebab, dan kita ada satu unit yang diberi nama unit pengurusan non-resident yang akan membantu anda untuk mendapatkan rumah sewa di luar. InsyaAllah akan diteruskan oleh Puan Ikhwanah Mislan selepas ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Encik Amiza, Ketua Unit Kemudahan Kolej sebentar tadi, yang telah menerangkan sedikit berkenaan dengan unit pengurusan non-resident. Saya Ikhwanah Binti Mislan selaku pengurus non-resident akan menerangkan seterusnya berkenaan informasi non-resident. Fungsi non-resident kami menjaga kesejahteraan pelajar NR, termasuk keselamatan, kebajikan dan juga urusan kecemasan. Kami juga menguruskan data pelajar NR, iaitu alamat rumah sewa, dan tanggungjawab anda juga untuk mengemaskini alamat rumah sewa. Kami juga menyediakan program aktiviti pembangunan pelajar, termasuk aktiviti bersosial kemasyarakatan bersama kejiranan setempat seperti advokasi denggi dan juga gotong royong. Kami juga menyediakan pengesahan stiker kenderaan pelajar NR bagi pelajar NR yang membawa kenderaan masuk ke dalam kampus.
Seterusnya, lokasi non-resident terletak di atas Bank Islam bersebelahan Kolej Teratai dan juga Kolej Melati. Lokasi kedua kami terletak di Seksyen 7 bersebelahan Giant Seksyen 7 yang mana kami menyediakan kemudahan internet dan juga komputer untuk keselesaan pelajar melakukan perbincangan dan juga kelas ODL yang akan digunakan di kebanyakan fakulti pada buka semester nanti. Manakala kami ingin menekankan berkenaan dengan tanggungjawab sebagai pelajar NR. Anda perlu mendaftar sebagai pelajar NR sejurus anda telah diisytiharkan sebagai pelajar NR ketika anda tidak mendapat kolej semester hadapan. Dan juga anda perlu kemaskini alamat rumah sewa anda setiap semester kerana kami percaya anda akan berpindah dari satu rumah ke satu rumah mengikut kesesuaian bajet, lokasi dan sebagainya. Jadi anda perlu update setiap semester. Dan yang ketiga, anda perlu menjaga etika sebagai pelajar UiTM ketika duduk di rumah sewa dalam masa yang sama sebagai komuniti kejiranan yang bertanggungjawab dan juga berhemah. Bagi maklumat lanjut, sila layari nr.uitm.edu.my untuk maklumat kami. Di situ kami sediakan tips-tips dan bagaimana untuk menjadi pelajar dan jiran yang berhemah. Sosial media juga kami sediakan, sila ikuti kami di @nruitmsa. Sekian, terima kasih.